rumah ni nak bagi duit banyak ni. Dia terus tak dandan. Nak bagi duit, bukan nak minta duit. Nak bagi duit, pandai. Sekarang kita ada masalah ni. Anak ke Kuala Lumpur, gaji besar, kerja luar, magistrate, balik rumah, turun-turun mereka duduk depan mak bapak. Bila anak temu depan mak bapak lagi senang. Sebab dia duduk bimbang. Cakap sepatah dua tu apa kita tahu lah. Nak duit kamu, nak duit. Dia balik nak minta duit, bukan nak minta duit, bagi duit mak bapak dia. Hari ni anak bapak itu tidak mampu. Harap duit kakak-kakak, abang-abang bagi adik-adik dia. Patut dia bagi duit dah. Hari ni balik. Bila anak balik minta duit dekat mak, balik minta duit dekat mak, anak tu ada masalah. Dia gaji besar, pelajaran tinggi, kedudukan mulia, tapi dia tak cukup dari hidup dia. Kalau kita sebagai mak ayah yang faham makna kehidupan, kita masa itu kita betulkan. Mak ayah kamu gaji besar, pangkat besar, tapi tak cukup. Kamu tahu tak pasal apa tak cukup? Dia tak tahu. Dia sekolah sampai ke universiti, sampai PhD, mungkin dia tak jumpa benda ni. Tak cukup sebab Allah siksa dia. Yang tu dia mungkin tak jumpa. Kita kena bagi tahu. Ayah nak bagi duit. Ayah boleh bagi duit. Sebab ayah bagi duit kepada kamu, ayah tak rugi sebab Allah ganti balik. Hari ni ayah bagi kamu semua, Allah takkan miskin. Allah dah berjanji, walaupun nasi yang kita suap dan mulut anak kita tu Allah akan ganti balik, pasti. Ini janji Allah. Allah tak ini. Ayah boleh bagi. Setiap bulan kamu datang minta duit, ayah boleh bagi. Ayah tak bengkak, ayah takkan habis duit sebab Allah ganti. Tapi ayah kesian kamu. Ayah takut kamu tak cukup sampai mati. Dekat nak mati tu, tak cukup lagi. Tak cukup macam-macam lah. Di segi duit tak cukup, di segi amalan tak cukup, di segi umur tak cukup, semua tak cukup. Dia pergi berjumpa Allah dalam serba kekurangan, berbanding dengan orang yang pergi jumpa Allah dalam keadaan dia minta nak pergi jumpa Allah. Ya Allah, dia cerita kata bagi, ya Allah, tak mati lagi hari ini, ya Allah. Dia dah bercita-cita nak pergi jumpa Allah, nak bagi sebab dia rasa dia cukup. Apa yang ada pada dia semua dah cukup. Anak-anak dia dah beri pelajaran dah cukup, semua dah cukup. Jadi dia rasa dia tidak ada kepentingan apa lagi. Dia nak pergi jumpa Allah. Sebab tu dia boleh senyum ketika mati. Kerana apa? Kerana dulu masa dia keluar, datang ke bumi Allah dengan penuh tangisan yang memberi makna dan memberi pengertian kepada orang hidup. Dan orang yang menyambut kelahiran dia itu penuh makna. Kita dulu dah anak kita dah menangis dah. Takkan kita nak pergi jumpa Allah menangis juga. Sepatutnya bila kita menangis dengan tangisan itu sebenarnya tangisan terharu. Masalah itu kerana nak menghadapi dugaan dan tujuan hidup dan dunia. Kemudian apabila kita nak pergi jumpa, sepatutnya kita senyum. Senyum sebab kita dah cukup. Kalau nak pergi pun menangis, datang pun menangis, pasti kita akan menangis. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaj. Di dalam kubur pasti kita menangis. Di hari kebangkitan di padang mahsyar pasti kita menangis. Sebab kita mesti pastikan bahawa kita nak pergi itu kita gembira. Sebab kita nak menangis. Sebab kematian itu pasti dan sebenarnya yang mesti dinantikan oleh semua orang. Sebab kita diajar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama di antaranya untuk menjawab soalan-soalan kubur. Yang kedua untuk membuat persiapan menghadapi alam kubur, alam barzakh dan alam akhirat. Itu tujuan kedua. Orang hadirin yang dirahmati. Sebenarnya orang terbatas di sini. Jadi kita akan mengajar anak ayah duduk sini. Sebenarnya rezeki yang datang kepada kamu bukan datang daripada ayah, bukan datang dari sisi apa, tapi datang daripada Allah. Dan setiap apa yang Allah bagi sempurna.
cukup dan tidak ada cacat. Kalau berlaku ketidakcukupan di situ, bukan bermakna benda yang Allah bagi itu sikit, tetapi tandanya Allah sedang menyiksa kamu. Wahai anak, apabila Allah menyiksa kamu dan akan bertobat kepada Allah, minta supaya mana-mana rezeki yang Allah tangguhkan itu supaya datang balik kepada kamu. Sebab Allah ni kadang-kadang dia rezeki itu turun, tapi tersekat, tak sampai ke kita. Disebabkan ada lagi dosa-dosa yang kita buat, kita belum ditampung. Sebab dosa yang kita buat, jangan tanggung untuk kita ampun. Lepas buat dosa, kita ampun terus. Lepas buat dosa, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, dia ada dosa yang aku buat tadi, ya Allah. Bisa buat lagi. Tobat lagi, ya Allah, aku bertobat tadi, ya Allah, dia ada dosa yang aku buat lagi. Usaha buat lagi. Ya Allah, aku bertobat lagi, ya Allah, dia ada dosa yang aku buat lagi, ya Allah. Di sini kalau ditanya pendapat orang ramai akan mengeluarkan pendapat yang berbagai-bagai. Antaranya orang akan tanya, Ustaz, Tuhan terima ke tobat orang macam ni? Tidak ada siapa pun berhak mengatakan Allah tak terima tobat orang. Sebab dosa yang paling besar di antaranya menganggap Allah tidak menerima taubat hamba. Sebab persoalan itu tak boleh tanya. Siapa yang bertanya, Tuhan terima tak taubat saya? Soalan itu soalan tak boleh ditanya. Sebab bila ditanya soalan itu bermakna dia ada buruk sangka pada Allah. Sedangkan Tuhan itu berdiri di atas zat dan sifat maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan ada orang datang jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, aku buat dosa dan aku taubat. Tuhan terima tak taubat aku, ya Rasulullah? Terima. Aku buat tadi, aku taubat. Tuhan terima tak, ya Rasulullah? Tuhan terima. Aku buat lagi, aku taubat. Tuhan terima. Tuhan terima. Sampai bila Tuhan terima? Selagi mana kamu mau bertaubat, selagi mana kamu tidak jemu bertaubat, selagi itulah Allah tidak jemu untuk mengampuni dosa itu. Sebab itulah saya katakan tadi, jangan jemu dan jangan berhenti dan jangan himpun dosa untuk bertobat sekaligus. Tak boleh. Bila hari kita bertobat, setiap kesalahan yang kita ulang, lama-lama dia akan jadi mati. Macam kita pegang dia orang, betul orang nak pegang dia kita, bagi. Datang nak pegang, bagi. Jangan boleh banyak. Datang nak pegang, bagi. Dah sekali kita datang, kita tak pegang, nak pegang apa? Sampai macam tu. Sampai macam tu. Maknanya dia dah malu. Dia dah buka mulut, dia dah malu. Asal jumpa kita minta duit. Asal jumpa minta duit. Asal minta duit jumpa. Jadi lama-lama dia pun nampak kita tersibuk. Kita bertanya, Ustaz, nak pinjam duit ke? Kita pula kena tanya sebab dia dah malu dah. Malu. Macam itulah saya pun dah percaya. Kalau hari-hari kita bertobat di atas kesilapan yang sama, lama-lama kita akan malu. Ya Allah, aku dah malu nak buat dosa ni, ya Allah. Sebab aku tahu lepas aku buat ni, aku akan bertobat. Lepas tu aku buat lagi, aku tak nak buat lagi dah. Aku nak tobat ni, tobat ni aku tak nak buat lagi, ya Allah. Biar 10 kali, biar 20 kali, biar 30 kali kita bertobat di atas kesilapan yang sama. Sebab kita manusia, apa daya kita? Siapa boleh angkat tangan depan saya? Ustaz, saya kalau tobat saya tak akan buat lagi dah. Siapa boleh buatnya? Siapa boleh angkat tangan mengakunya? Sebab kita manusia adalah di antara 3 makhluk Allah yang agung, yang besar. Malaikat, syaitan dan manusia. Patternnya Allah buat cukup. Allah tahu. Allah buat syaitan jenis syaitan. Allah buat malaikat ni dia jenis baik. Allah boleh buat manusia macam tu. Yang jenis sujud, yang rokok semua. Dia tak berhenti buat je. Allah buat syaitan malaikat ni macam dia buat syaitan pula dia jahat, tak berhenti buat. Memang mereka dia. Allah buat satu lagi makhluk dia nama dia manusia. Asal perkataan nasia. Nasia ni lupa. Manusia makhluk yang lupa. Manusia ni jenis dia
Dia tak jahat selama mengakui, dan dia